buah tin dan buah zaitun. Dalam satu sudut secara zahir ayat ni kempen makan buah-buahan sampai hari kiamat. Islam daripada awal lagi anjur dah. Selain daripada makan buah-buahan, Islam menganjurkan sangat anak supaya diberi dengan susu ibu. Sebab itu di antara rahsia Mekah ini ialah Allah Ta'ala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah tu tidaklah dia meminum yang pertama masuk ke jasad dia, melainkan susu seorang ibu. Ini rahsia pertama bumi Mekah ini. Rahsia kemanusiaan. Bagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Abu Dapur dia semua. Ni semua jenis kaya raya. Kalau ke unta ribu-ribu ekor, kambing tu puluh-puluh ribu. Main sukat padang pasir, banyaknya lembah ke lembah. Menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab. Kalau lahir anak, apalagi anak lelaki, tak dapat tidak mesti dia bagi awan susu unta atau susu kambing. Dia perah dia. Tapi pada pagi lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pun keluarga Nabi tak teringat nak perah susu kambing, susu unta. Ini rahsia pertama bumi Mekah. Allah tidak mengizinkan susu haiwan masuk ke dalam jasad seorang Rasul di hari awal. Allah tak bagi. Kok macam mana pun susah, miskin, Halimatul Sa'diyah tu datang daripada jauh, Allah awalkan minum susu seorang muslimat, seorang ibu. Allah tak bagi Rasulullah ni susu haiwan. Bila galak sangat bagi susu tin, kita boleh lihat kesan permakanan di negara-negara barat. Bagaimana homeless, tuan-tuan yang lebih biasa pergi ke Europe, pergi ke negara-negara barat, tengoklah di LA, tengok di New York, depan memang hebat. Tapi tengok di lorong-lorong belakang, bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai rumah, yang duduk di lorong, duduk di tong sampah, duduk di tepi longkang, bawah jembatan, pegang botol arak, duduk jalan sepak tin di jalan raya, kerana daripada kecil duduk minum susu tin. Sampai ketua sepak tin di jalan raya. Kesan permakanan itu. Lepas itu Allah memberi rahsia bagi bumi Mekah, khusus untuk ibu-ibu ini. Rahsia kekeluargaan. Sebab itu Allah hijrahkan yang datang ke Mekah ni satu keluarga. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Bersama juga dengan Siti Sarah. Ini soal kekeluargaan. Family planning. Macam mana kita nak bangunkan keluarga. Dengan mengambil kerahsiaan bumi Mekah melalui kerja-kerja haji yang kita buat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahawa keluarga ni satu institusi yang sangat penting dalam hidup. Siapa yang mengabaikan keluarga, dia telah mengabaikan agama. Wal'iyadzubillah. Kerana kalau kita mati, yang akan bawa agama ni adalah keluarga, anak beranak kita. Sebab itu tidak ada pilihan, melainkan satu kewajipan. Setiap orang di kalangan kita, tak kira siapa, mesti build up, bina keluarga dengan agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghantar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar dan Siti Sarah ke sini. Mereka datang dalam bentuk apa yang telah diatur oleh Allah, pembentukan kekeluargaan. Perkara pertama yang diajar rahsia di Mekah ini ialah soal ubudiyah, ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak-anak tidak cinta kepada Allah, anak-anak tidak cinta kepada Rasul, adik-beradik kita tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita berulang datang buat umrah Ramadan kemari, adik-beradik pula mengomel.
Kau tak penat ke asyik pergi umrah dia ke sana? Tak reti ke nak buka puasa kat Malaysia? Dia tak ada dah rasa ahabbu ilallah, kecintaan kepada Allah itu. Dan cinta ini mesti dibina. It is not just a coincidence matter. Dia bukan benda yang jadi tiba-tiba aja. Mesti dibina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kecintaan kepada Allah di kalangan sahabat 23 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam menanamkan rasa cinta kepada keluarga dengan dia memulakan kecintaan kepada dirinya sendiri. Apa rahsia bagi menjadikan kita ni mencintai Allah? Rahsianya satu saja, sacrifice, pengorbanan. Kalau tidak sanggup kita berkorban, jangan sembang soal bercinta dengan Allah dan Rasul ini. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia pergi sampai tahap mengorbankan anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihi salam. Kerana apa dia menyembelih Ismail? Kerana ketundukan, ubudiyah, kecintaan kepada Allah, Qadi Rabbul Jalil. Sebab itu seorang penulis, Dr. Ali Syariati, telah menulis dalam kitabnya Al-Hajj, berhubung dengan kerja-kerja haji. Beliau menulis dan menyebut, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya Nabi Ismail, hakikatnya kata dia, Ismail itulah yang dibimbangi oleh Nabi Ibrahim, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Ia mungkin saja menghalang-halangi Nabi Ibrahim untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Qadi Rabbul Jalil. Maka tiap-tiap orang, masing-masing kita ni ada Ismailnya masing-masing. Kebetulan Ismail bagi Nabi Ibrahim adalah anaknya sendiri. Saya tahu Ismail saya dah jumpa. Saya tidak tahu Ismail orang lain. So masing-masing kita kena cari apa dia Ismail dalam hidup kita. Korbankan dia pada jalan Allah. Kadang-kadang Ismail itu dalam bentuk harta benda, wang ringgit yang banyak. Kerananya setengah manusia menjadi sombong dan takabur, menjadi Qarun di zaman moden kerana kekayaannya. Maka itulah Ismail dalam hidup. Korbankan untuk jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah, akikah, korban, jariah, apa benda buat. Ada orang boleh jadi tidak memiliki harta, tapi dia mempunyai keturunan yang hebat. Justru kerana keturunan itu datang takabur di dalam diri dan di dalam hati dia. Maka itulah Ismail dia, keturunan itu. Ada orang yang mempunyai pangkat yang tinggi dalam hidup, sehingga pangkat itu menghanyutkan dia daripada menjadi abdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pangkat itulah yang menjadi Ismail dalam hidup dia. Saya kenal dah Ismail saya. Tuan-tuan, ibu-ibu, datuk-datuk, datin-datin, para hujaj pasti boleh tengok dan kenalilah Ismail kita masing-masing. Kebetulan Ismail bagi Nabi Ibrahim adalah anaknya sendiri. Pernah Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki 70 ekor kuda yang cantik. Nabi lah. Pula Nabi Sulaiman kita tahu dia mengetahui bahasa-bahasa haiwan, bahasa semut, bahasa burung. Diceritakan oleh Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir menceritakan satu kisah Nabi Sulaiman, bagaimana dia memahami bahasa burung. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan bersama dengan bala tentera dia,
Tiba-tiba Nabi Sulaiman terberhenti, dia tengok dekat pokok. Di atas pokok tu dekat dahan ada 2 ekor burung. Yang seekor tu macam diam, tak cakap. Bukan tak cakap lah, tak bersiul, tak apa lah. Yang seekor tu membeber, bising mana. Cucuk seekor tu. Dia dua tu terbang dari sini, terbang sini. Yang seekor tu buat tak tahu aja. Kutu berahak, jual burger kata buat dia aja. Burung yang seekor lagi. Yang ni bising, ungkang bising. Tengah duduk bising, bersiul-siul, lompat sana, lompat sini. Dia nak lompat-lompat, ternampak Nabi Sulaiman tengah tengok dia. Dia pun U-turn, dia terus terbang, tinggalkan kawasan itu. Senyum Nabi Sulaiman. Lalu, bala tentera yang lain jumpa Nabi Sulaiman dan tanya, apa yang tuanku Nabiullah dapat? Jadi senyum sangat nengok ke burung tu, kenapa? Dia kata, berasa nak geli hati pun aku ada juga. Tadi nampak burung 2 ekor tu, dia kata. Kata yang lain nampak, yang bising tu, cecet tu, yang tu burung jantan. Yang seekor lagi tu burung betina. Burung jantan tu, dia tengah nak tackle burung betina tu. Dan aku dengar, bagi laluan. Dan aku dengar, kata Nabi Sulaiman, dia duduk pujuk, dia duduk kecek burung betina tu, nak ajak pergi ke Iraq. Dia cakap tu, dia kata, jom ayam, cik, jom nak ikut apa? Kita pergi ke Iraq tu. Ke Iraq, cik, oi, banyak makanan, beras tumpah banyak, gandum banyak, roti kering pun banyak, terabur banyak dekat Iraq. Aku senyum lah. Kenapa? Kata rakyat dia. Kerana kata Nabi Sulaiman, Iraq tu bukan ada apa, batu dengan pasir dia bohong. Dia nak teka, nak ngorat burung tu, dia tipu. Dia suruh ikut dia. Jadi aku dengar tu, dia ternampak aku malu dia terbang lagi. Itu Ibnu Asakir menceritakan dalam buku, dalam kitab dia. Bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul melaksanakan tuntutan berubudiyah ini. Nabi Ismail alaihi salam sanggup dikorbankan. Sebab itu asas utama ialah pengorbanan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kamu sesuatu yang banyak. Banyak dah Allah Ta'ala bagi kita ni. Dari segi rezeki, dari segi umur, dari segi macam-macam kira lah. Free sesaja aja. Dia tak bayar apa pun, cuma kita beribadat tu suatu tanggungjawab. Itu suatu tuntutan, bukan pilihan. Dah dia yang menjadikan kita kenalah sembah dia. Kadang-kadang setengah orang dia tanya, pasal apa Ustaz? Yang kita nak kena sangat sembah Allah Ta'ala ni pasal? Pasalnya Allah menjadikan kita. Bila Allah yang buat kita kena sembah dia. Kita buat kereta proton. Proton nak naik belakang kita ke kita naik proton? Gimana satu? Oleh kerana kita yang cipta, yang buat kereta proton, kita naik proton tu. Dan kalau kita buat proton, patut proton naik belakang kita duk bawa dia. Baik, tak usah kita jadi pencipta. Gitulah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala marah sangat benda syirik ni. La tusyriku bihi syai'a. Kamu jangan sekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Itu yang disebut dalam talbiyah, dinyatakan akan perkara uluhiyah dan rububiyah bagi Allah dalam perkara tauhid. Kita menyebut la syarikalah dalam talbiyah yang kita baca. Menzahirkan ubudiyah dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan dizahirkan melalui perbuatan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusun dan mengatur perkara ini. Bayangkanlah orang yang mencipta Tuhan-Tuhan yang baru dalam hidup. Dia ambil kayu, dia pahat. Lepas pahat, dia ukir.
Lepas dia ukir, dia cat, dia buat mata. Nak bagi tunjuk garang Tuhan ni, dia buntangkan mata. Nak bagi gerun sikit, dia lentikkan misai. Dia ukir, dia pahat, dia cat, dia letak, dia susun, dia lagi sembah. Kalau sekiranya dia yang ukir, dia buat Tuhan tu, dia pahat, dia ukir, dia cat, tahu-tahu patung tu sembah dia. Boleh tahan juga. Memang keluar suat khabar, gempar di batu kir. Patung yang diukir, menyembah Tuhan yang mengukir. Memang layak dia buat. Ini dia buat, dia ukir, dia letak, dia heret, dia bawa, dia sembah. Kan kata bunyi kasar lah. Apa kejadah macam tu? Sebab itu Allah marah menyembah selain daripada dia. Itulah ubudiyah tu. Dan rangkaian penyembahan kepada Allah ni, rangkaian kerja nabi-nabi dan rasul-rasul. Ianya berpusat di sini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kalangan kami para nabi dan para rasul, melainkan semua di kalangan kami melakukan tawaf di sisi Baitullah. Semua, sejak daripada Adam alaihi salam sampailah kepada aku, Rasulullah. Ada rangkaian. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di antara tempat, ni tafsir lain pula ulama sebut, tempat yang banyak buah tin dan buah zaitun ialah Baitul Laham. Baitul Laham tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Artinya ayat itu, kata ulama, secara kinayah, kiasannya memaksudkan Nabi Isa. Itu yang pertama. Wa Turi Sinin, demi gunung Turi Saina, ya. Dan bukit Tursina ini kita tahu tempat di mana Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dimaksudkan demi bukit Tursina, ulama menyatakan dengan maksud Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini, dimaksudkan di situ juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala menyusun rangkaian nabi-nabi ini? Bermula daripada Nabi Isa, dirangkaikan ke Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang demikian itulah telah kami utuskan bagi tiap-tiap umat itu akan nabi dan rasul. Di mana nabi dan rasul itu menyeru dan mengajak manusia, abdikanlah diri kamu kepada Allah dan jauhkan dirimu daripada taghut, daripada setiap sesuatu yang boleh menggelincirkan kamu daripada menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Ismail tadi. Yang tu kena jauhkan, hati-hatilah. Bilanya Nabi Sulaiman memelihara 70 ekor kuda yang cantik. Ikut riwayat, satu hari dia tengok, dia galit main duk tengok kuda dia duk berlari melompat depan dia, sampai terputus kejap zikir dia dengan Allah Ta'ala. Lalu Nabi Sulaiman terus susun kuda tu, dia sembelih semua. Kalau inilah yang menyebabkan aku lupa kepadamu, wahai Allah, ambillah kembali. Dia sembelih. Kalau kita, ialah kuda ni ganggu saya lah Ustaz, saya ingat nak jual seekor 10,000 jadi Ustaz. Lagi ya. Saya nak ingat Allah ni Ustaz, mengganggu betul lah kuda ni, tak sembelih pun jual, tolak murah-murah jadilah Ustaz. Nabi-Nabi dah hapus terus tu konsep Ismail itu. Memang wujud dan ada pada tiap-tiap Nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dalam kita berada di bumi Mekah ini, di antara rahsia Mekah ni ialah rahsia belajar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dah sebelum ini tak pernah ke Ustaz kita mengabdikan diri? Ada. Cuma kita kira di sini, sudah berada di sini,
Peluang itu lebih hebat. Peluang itu lebih besar. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu ayat. Di antaranya Allah turunkan surah As-Saff. Di antara surah As-Saff ini, dia gambarkan kita di Allah Ta'ala bunyanun marsus. Kita ni macam susunan batu-bata yang bila ditautkan membentuk satu bangunan yang kukuh. Kita masing-masing ni macam sekeping batu-bata. Dan kita tahu batu-bata ni dia buat daripada tanah liat. Lepas tu dia susun banyak-banyak masuk dalam oven, dia bakar. Masa dia bakar itulah baru tahu nilai tiap-tiap batu-bata. Dia bakar lebih kurang 4 jam misalnya. Atau dia bakar boleh jadi 3 hari 3 malam. Lepas pada itu dia tutup api, dia buka, keluarkan batu-bata. Pada masa itu kita akan temui ada batu-bata yang hangus. Ada batu-bata yang retak. Ada batu-bata yang hancur, pecah terus, tak tahan langsung dia. Tapi dalam banyak yang hancur, retak, hangus, selerak, tak boleh pakai tu, ada juga seketul dua yang elok. Masak dia cantik, tak hangus, retak, tidak yang ni. Kita akan dibakar ni, sehari 2 lagi ni. Allah akan bakar kita di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang akan hangus terbakar. Tak tahu siapa di kalangan kita jadi batu-bata yang retak. Boleh jadikan mungkin na'udzubillah ada yang hancur terus. Tapi kita berharap akan ada yang keluar kuning, masak elok, tegak sasa batu-bata tu. Boleh diguna untuk membina akibat. Tak tahu yang mana kita. Tapi pasti ada yang retak, hancur. Mesti ada. Tadi saya bermesyuarat. Untuk kami lah tuan-tuan, tidak kot yang kami di sana. Kemah. Katanya bila dibagikan di Mina, tengok ujian. Dibagikan di Mina, yang kemah kami di sana, nak sampai ke kemah tu kena naik tangga 25 tingkat. 25 mata tangga. 25 tingkat naik lift kan dia. Terlajar. 25 tangga tu 25 kali. Anak tangga. Atas bukit kemah kami. Saya astagfirullah, bila dengar tadi rasa dah macam nak putus jantung. Saya terbayang makcik yang kursi roda yang, ya Allah, macam mana tu kami tengah fikir tu cara macam mana. Tandas pula di bawah, nak kencing, nak buang air, nak apa ke bawah. Kita akan dibakar sebagai batu-batu untuk Allah tengok. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang paling baik amalnya di antara kamu, aku nak tengok. Damakah ini berasa hebat sangat kan? Aku akan test kamu. Ujian-ujian yang akan datang. Tahun lepas, adik saya Ustaz Halim bawa 200 orang. Last flight. Dia sampai di hotel, kami tengah turun penuh. 300-400 orang dah pakai ihram nak bergerak ke Arafah. Nama-nama 200 orang ni baru keluar. Lulus. Ambil flight semua, terbangkan. Halim adik saya dari Kedah bawa. Saya dengan Ustaz Rahim, adik saya seorang lagi dah sampai sini. Bayangkan, kita dah turun 2-3 orang dekat lobi tu menunggu bas. Semua dah pakai ihram niat haji. Tiba-tiba 4-5 bas sampai daripada Jeddah. Pun semua dah niat haji dah, pasal dah nak masuk dah. Turun-turun masuk ke lobi bercampur yang baru datang dengan kami yang beberapa ratus tadi. Bah yang menyusun nak pergi ke Arafah dah ada di luar dah. Kita buat arahan okey, 50 orang keluar dulu ambil bas 1. 40 orang bas nombor 2. 45 bas nombor 3. Bila yang ni bergerak, yang baru sampai dah pendek, ikut masuk sekali. Ya Allah, kami tahun lepas tanyalah Ibrahim. Macam orang gila buat dia. Sebab Allah Ta'ala bakar. Dia nak tengok siapa yang paling baik amalan. Masa tu Allahu Akbar. Terus saya kata, saya tiap-tiap tahun gemuk pasal kena maki. Itu. Saya dah tak ada dah lagi, saya dah katalah.
Aku nak haji mabrur demi Allah, itu aja. Saya niat jentu depan Allah. Jadi layan orang bercakap ni kan, tak ke mana haji kita sudah. Situ belum ke Arafah lagi Allah uji kamu. Ya Allah, nak mengasih yang dalam bas orang lain, polis pula naik pihak muasasah cek nama lain pula. Ada yang haji tamattu baru nak niat haji. Yang niat kami dah niat dengan kapal terbang mana pula? Buku dah bercampur. Ya Allah. Beg dia pula. 3-4 bas. Bangala bukan kira dah ambil negara balik. Tagalong sopam. Selio kaki seorang jemaah. Ni Qazafi. Dia start. Mula Allah bakar. Sebab itu ingat. Ke depan ni Allah mula membakar kita. Kita tidak tahu siapa yang akan jadi batu-bata yang tahan dengan bakaran dan ujian. Tapi kalau lulus, subhanallah, cukuplah sekali haji. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan dalam itu. Mengapa Nabi tak berulang-ulang buat haji? Itulah benda ni. Dia tak boleh kamu tu umat aku. Buat sekali sudah, yang tu pegang sampai mati kamu sudah. Solid tu hidup. Ubudiyah tu sampailah menghadap dia. Itu yang Nabi nak. Pada Allah Ta'ala boleh ulang-ulang dia 4-5 kali Rasulullah buat haji. Sebagai sindiran kepada umat. Usahakan. Yang pertama itu, the best among the best. Kena buat. Tapi itulah nak tahan kepelbagaian ujian itu. Macam-macam lah hal. Yang 200 ni nak kemaskan orang. La ilaha illallah. Kami dah masuk. Ni cerita Allah bakar ni. Cerita-cerita pergerakan nanti. Dah sampai kami ke kemah semua dah. Atau